Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Khamis 1 Rajab 1443 bersamaan dengan 3 Februari 2022, kita dapat masuk ke bab akhir dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah. Bab akhir muka surat 53. Muka surat 53, babu ba'di fawaid dunyawiyah wa ukhrawiyah. Ini bab pada menyatakan setengah daripada beberapa faedah untuk manfaat dunia dan manfaat untuk akhirat. Tuan Syekh kata, kita tutup kitab kita ni dengan beberapa faedah. Dan kami khatamkan kitab ini dengan beberapa fawaid. Fawaid itu mana faedah, jamak dia. Dengan beberapa fawaid ini, dan kami harapkan dan kami pohonkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang karim, Tuhan yang karim, Tuhan yang maha mulia, lagi halim, sangat berlemah lembut kepada hambanya, dikurniakan husnal khatimah. Kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah bagi kami dan bagi segala zuriat kami dan segala kerabat dan segala ahbab. Segala tu kalau bahasa Malaysia semualah, sekalian. Dia tak panggil segala, sekalian. Ahbab, ahbab tu orang yang kami sayangi. Tulislah kitab ahbab dan semua mereka yang membaca kitab ini, yang mensyarahnya, yang mempelajarinya, yang mendengarnya, yang mengikutinya, dan kurniakan kami dan semua yang tersebut, tambah apa? Sebu itu bukan sebu, tersebut setinggi-tinggi ghurafal jannah, setinggi-tinggi bilik dalam syurga al-firdaus, min ghairi sabqi azabin, tanpa dikena azab, dan dapat memandang jamal, keindahan, jalal, kemegahan zat Allah yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya karim, ya halim, ya rahim, ya arhamar rahimin, ikhtim lana bihusnil khatimah. Kata amin. Baik, itu muqaddimah dia. Biasanya para ulama ni dia suka buka kitab dia dengan doa, diakhiri dengan doa. Maka setengah daripada fawaid yang tersebut itu, pelajar-pelajar tulis di tepi kitab, tajuk dia zikir selepas solat. Setengah daripada faedah yang besar itu iaitulah zikir apa? Zikir selepas solat. Zikir dan doa yang mangkul. Tulis pelajar, mangkul yang diambil, yang dipetik. Lagi maksur tu yang diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan dia kemudian daripada sembahyang yang lagi akan datang sebutnya. Dengar ni, Tuan Syekh kita ni kata, sebaik-baik amalan yang kita buat selepas kita solat, kita berzikir dan berdoa dengan zikir yang diambil, yang dinukilkan
yang maksur, yang diriwayatkan dengan sanadnya kepada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Ini kita pun bila kita dapat zikir yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita nak pergi nak tinggal? Kenapa kita nak pergi cari yang tak sahih, kan? Kita akan cari yang sahih, riwayat-riwayatnya, amalannya, itulah yang terbaik. Maka sunat membaca zikir dan doa kemudian daripada sembahyang fardu yang 5 waktu. Dengar ni pelajar, sunat lepas kita habis solat, kita zikir lepas solat. Disunatkan bagi makmum dan yang sembahyang seorang diri membaca zikir dan doa dengan sir. Tulis bagi. Dengan sir, mana dengan perlahan. Demikian juga imam. Imam, makmum, solat seorang, solat ramai. Selepas solat kita zikir perlahan. Jangan kuat-kuat. Dengar ni pelajar. Zikir secara kuat ke perlahan? Perlahan. Koho-koho, Kelantan kata. Jangan duduk bertempik. Mentah kau mikrofon, pilot mulut dia, nyelau dah gitu semua. Tak. Orang lain nak zikir, nak orang duduk masbuk belakang apa tak iram. Melainkan imam yang berkendak mengajar makmum yang hadir yang tak pandai zikir, maka sunat dibaca dengan jahar, dibaca dengan suara yang kuat. Kuat tu bukan kuat melaung, sekadar didengari oleh makmum. Subhanallah, 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 gitu ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu. Hingga diketahui makmumnya itu akan dia diajar makmum. Jadi bila makmum dah pandai, maka kemudian sunat baginya membaca dengan sir kembali. Jadi kita sekarang ni alhamdulillah. Ini di antara punca kenapa kita ajar pelajar-pelajar kita ni zikir lepas solat kuat ke perlahan? Perlahan. Ikut sunnah ke tidak? Ikut kitab ke tidak? Semua kita buat ikut kitab, ikut sunnah, ikut peraturan SOP syariat. Kalau yang kuat tu tak ikut SOP. Jangan ingat. Yang kata pelik sini tak zikir tak kuat. Hak zikir kuat tu pelik. Sebab dia menyalahi peraturan. Inilah yang dijazamkan, tulis pelajar, yang diputuskan, dijazamkan mana diputuskan oleh guru oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau kata Syekhul Islam, nama dia Zakaria Al-Ansari dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gagahlah tu. Maknanya ulama Syafi'i kata perlahan, jangan kuat. Dan kata Syekh Azra'i, sunat bagi jemaah menyaringkan suara mereka dengan baca zikir sentiasa. Itu tak boleh. Maknanya Azra'i kata boleh kuat. Tapi kuat tu bukan makna laung. Bukan makna dengan speaker subhanallah subhanallah 3 km dengar. La, bukan itu. Maksudnya bunyi suara. Kita kata subhanallah subhanallah subhanallah. Sekadar berbunyi sebagaimana sahabat Nabi bila selesai solat dia dengar. Sahabat-sahabat ni masing-masing kata astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzul ikram. Lepas tu dia berhentilah. Dia perlahan. Kita ingat baik. Kata Ibnu Hajar, kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah, adapun bersangatan jaharnya, sangat kuat zikir itu dengan mikrofon, dengan mic dan doa dalam masjid, sekira-kira hasil tashwish. Tashwish itu bising, mengganggu atau orang yang sembahyang, maka seria haramnya perbuatan tersebut. Mana kalau kita lepas solat, orang masbuk 2-3 sah lagi amal belakang. Atau orang baru datang solat, imam depan ni guna mikrofon kuat-kuat, subhanallah, 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 haram. Ibnu Hajar kata. Faham? Bakar-bakar imam semua. Ingatlah. Inilah pesanan daripada kitab. Baik. Dalam kitab Fathul Mu'in yang kita baca tu,
Bila baca Fathul Mu'in? Malam tadi dah. Ni. Siap ni, ambil kitab ni pergi lekat di surau masing-masing. Adab zikir doa lepas solat. Siapa dia nak boleh minta dengan admin kita. Adab zikir doa selepas solat fardu berjamaah. Tengok kitab. Sama kitab ni dengan kitab yang kita belajar malam ni. Ni kitab Fathul Mu'in ni. Dan disunatkan zikir dan doa dengan sir, suara perlahan. Selepas dari sembahyang, iaitu disunatkan suara perlahan bagi zikir dan doa bagi orang yang sembahyang seorang diri dan makmum dan imam yang tidak berkehendak mengajar mereka yang hadir dan yang tidak berkehendak mereka itu berkata amin bagi doanya yang ia memperdengarkan doa itu pada mereka. Mana kalau kita nak ajar orang boleh kuatkan sikit bunyi suara, tapi kalau dia dah pandai perlahan. Itulah dia kata jemaah masjid saya ni tak pandai. Tak pandai apa, awak tak ajar. Tak. Ada ke imam-imam di masjid pak awak mengaji dulu? Solat, dia ajar orang zikir. Ada. Saja dia suruh ikut dia. Ikut suka dia lah. Dia nak baca apa, kuat ke perlahan baca. Kalau dia kelang kabut, dia tak baca. Astagfirullah, astagfirullah, Al-Fatihah, amin. Habis 10 zikir yang mari daripada Nabi SAW, kita ketinggalan dan kerugian. Sebab imam ikut cara dia. Jadi sekarang ni kita nak ajar semua masyarakat supaya berdikari dan pandai berzikir secara seorang diri. Tak kira lah imam zikir ke tak zikir, kita zikir. Sebab zikir ni bersifat pribadi. Tengok muka surat sebelah tu dalam kertas kita ni. Imam Asy-Syafi'i, tengok dalam hadis ni, pernah sahabat-sahabat berzikir dengan suara kuat, takbir, Allahu Akbar bila naik bukit. Nabi kata apa? Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Nabi kata, wahai manusia, kawalah diri kamu semua. Maka sungguhnya kamu bukan menyeru Tuhan yang tuli dan bukan yang Tuhan yang gaib yang tidak ada. Sesungguhnya ialah zat yang maha hakim, maha mendengar dan dekat dengan kita. Kenapa kita mau panggil kuat-kuat dekat dengan kita? Maka kata Imam Syafi'i tadi, kita kena suara perlahan, kecuali kalau nak mengajar orang itu pun sekadar perlu 3 hari 4 hari cukup lah, bukan 30 tahun zikir kuat. Dan tadi dia kata, Ibn Hajar kata, kalau sekiranya mengganggu orang haram, tengok di bawah tu faedah kata syekh kami. Dia kertas ni ambil, pergi photostat banyak-banyak, sebarkan di masjid-masjid di surau masing-masing. Boleh? Kita kata kita nak zikir perlahan. Yang pertama ikut sunnah, yang kedua ikut SOP dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata mana boleh kita zikir sini mau kuat. Kata itu zikir mazhab Pak Imam, bukan mazhab kitab. Wadih? Jelas tu tak? Baik, selesai. Kita pergi pada kata, bila waktu berzikir? Tulis tepi kita. Waktu berzikir bila? Kata Syekh Ibnu Qasim rahimahullah, sunat bahawa adalah zikir dan doa itu dahulu daripada dikerjakan sembahyang sunat rawatib ataupun lain daripada rawatib. Mana kita kena zikir lepas solat ni, zikir dulu, habis tu baru kita solat sunat. Kecuali darurat. Apa darurat? Tengah hari contohnya, kan? Kita nak cepat, nak keluar pergi ambil anak sekolah ke, pergi apa sajalah urusan, jadi boleh kita istighfar 2-3 kali, Allahumma antas salam sampai akhir. Kita pun solat sunat, sambil berjalan kita zikir subhanallah, 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 boleh. Tapi afdalnya zikir selepas solat dilakukan bila? Sebelum sunat rawatib, ba'diyah zuhur itu. Kata Syekh Asnawi dalam kitabnya Muhimmat, nama kitab As-Sunawi, dalam kitab Muhimmat, dia kata apa? Telah menentu Syekh Rafi'i akan sunat membanyakkan zikir dan doa itu dengan makmum dan munfarid juga. Kalau kita makmum sudah semaya, kita zikir lama tak apa.
Kalau kita solat seorang, kita boleh zikir panjang tak apa. Adapun imam, maka sunat baginya membaca zikir dan doa dengan singkat, ringkas. Imam dia tak boleh panjang. Sebab kalau dia panjang, orang duduk belakang dia lama duduk. Dia kena cepat. Maka apabila keluar semua makmum, maka hendaklah panjang oleh imam akan zikir dan doa. Bila makmum dia bergira, dia nak panjang ikut dia. Tapi dia jangan tahan orang lain. Ni ada setengah pak imam dia zikir panjang. Dah lah dia tak tengok orang. Dia tengok siapa? Dia tengok siapa? Tengok dinding. Ada tak imam lepas solat tak berpaling ke belakang? Ada? Ada ke ramai? Dia pakai duduk paling tahiyat akhir dia tu kak. Dah lah mikrofon kuat. Tak tahu orang ada buat apa belakang tu. Ada orang masbuk ke? Ada orang apa ke? Zikir kuat. Lah, bukan itu cara dia. Itu cara tidak ikut sunnah itu. Sunnahnya macam mana? Yang sunatnya. Dan sunat dimula dengan doa adalah. Jadi imam tu dia kena berpaling ke arah makmum. Kalau imam dia solat, dia kena berpaling ke arah makmum. Paling, jangan duduk main tengok seorang. Kalau kita paling, kita ada orang belakang. Ada orang solat sunat. Mana kita boleh tahu? Orang kelang kabut, orang nak cepat, kan? Dan sunat dimulakan doa dengan alhamdulillah dan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu format doa lah. Kita mula dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian Allahumma ghfirli, ya doa. Dan disudahkan dengan keduanya, yakni dengan alhamdulillah dan selawat, dan disudahkan pula dengan amin. Dan sunat bagi makmum mengucap amin jika mendengar doa imamnya. Kalau makmum kita dengar doa imam, baru kita amin. Kalau imam kita baca seorang dia tak dengar, nampak macam mana? Dan jika tiada didengarnya, hendaklah ia membaca doanya sendiri. Faham? Sekarang ni kita solat sini, imam baca perlahan. Tak tahu dia kata apa. Kita nak amin ke tak? Tak amin. Kita amin kalau kita dengar orang itu kata apa. Itu pun kalau dia baca doa untuk kita. Kalau dia kata Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, tahu ya amin. Itu doa untuk dia seorang. Kalau dia kata Allahumma arhamna, kita amin. Kalau tak dengar dia baca, kita buat apa? Kita doa untuk kita. Angkat tangan. Allahumma ghfirli, alhamdulillah wassalatu wassalam, Allahumma ghfirli. Ya Allah, berikanlah aku selamat, aman, sejahtera, luluh periksa dengan cemerlang walaupun tak baca. Boleh ke lagu tu? Tak boleh dah. Contohlah, maknanya bila tak dengar, kita baca doa sendiri. Dan sunat diangkatkan dua tangannya yang suci. Mana tangan kita bersih, jangan duk bolok dengan makan ni, amin lah. Yang suci keduanya berbetulan dengan dua bahunya pada tiap-tiap doa. Ni bahu kita angkat gini. Cukup tahu? Melainkan apabila bersangatan pekerjaan, maka hendaklah ia melampaui akan bahunya. Contohnya, kita ada isu besar, bala turun, jadi kita pun boleh angkat sampai gitu. Allahumma ghfir lana, Allahumma aghithna. Contohnya dalam doa minta hujan, Nabi kita angkat sampai nampak ketiak dia putih. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dalam peperangan, Nabi kita angkat gini sampai jatuh ridak dia. Tapi kalau doa biasa, angkat gini. Isti'tah dia panggil. Cukup tak tu. Dia panggil isti'tah ni macam orang minta barang. Kita kalau nak minta barang orang, "Cik, saya nak RM2." Gini. Ke gini. Itu dia panggil isti'tah. Boleh. Doa isti'tah mana macam kita meminta. Angkat tangan gini. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Cukup. Tapi kalau isu besar, bala terberat, angkat tinggi. Itu cara dia. Kata Syekh Kurdi, buat mim tu, Al-Kurdi Kafra, tersebut dalam Syarah Al-Ubab. Kata Syekh Halimi, dan sehingga diangkat itu berbetulan dengan dua bahunya. Yang di paling tinggi kita angkat setakat bahu ni ya, tangan sekat tu. Jangan tinggi-tinggi lebih-lebih.
Dan berkata Syekh Ghazali, hingga dilihat putih dua ketiaknya. Manakala kita tak pakai baju, kita angkat nampak. Mana gitulah. Untuk doa yang kuat, angkat gitu. Siapa nampak putih tiak tu. Kalau pakai baju, angkat tinggi mana pun tak nampak. Maknanya hak tu biar nampak. Kemudian berkata dalam i'ab, nama kita tu, dan sayugianya ditanggungkan. Yang kedua itu maknanya angkat sampai putih ketiak tu atas barang yang apabila bersangatan pekerjaannya. Mana ada isu besar, bala besar, keadaannya sangat mendesak, baru kita angkat tinggi. Dan keluar dengan dua tangan suci keduanya itu yang mutanajis. Manakala tangan itu ada najis, jangan angkat, malu ke Tuhan. Ni kita tengok duk makan tangan bolok, bunyi orang berdoa amin. Allah dengan gulanya dengan poyok lah. Pergi basuh tangan dulu baru kita amin. Dan makruh diangkatkan duanya, tangan yang bernajis itu makruh diangkat, dan jika berlapik sekalipun. Kita pakai kain, lapik atas kain, tapi tak basuh lah, tak boleh. Dan sunat disapukan mukanya dengan dua tangannya, kemudian pada berdoa. Kita dah hurai dah dalam kitab dulu kan, dalam kitab Al-Mu'tamad, masalah sapu muka tu. Jadi ada ke lepas doa sapu muka ataupun tak perlu sapu, cukuplah dengan kita doa tutup sekat tu ya. Dan sunat berhadap ke kiblat. Dengar ni, waktu kita berzikir sunat kita hadap muka ke kiblat. Pada ketika membaca zikir dan doa, jika ada ia munfarid. Siapa dia munfarid? Seorang diri. Atau dia makmum. Adapun imam, dengar ni Pak Imam. Imam muda ke imam tua ni? Imam muda, tak say imam tua. Dulu kalau orang nak minta imam, nak imam tua sebab gaji besar. Lah ni sekat ada TV ni IM. Lah. IMPU, apa lagi? Dia punya gelaran-gelaran hak Ustaz TV ni, IMPU lagi. Dai lagi. Baiklah. Adapun imam apabila tiada berkendak keluar kemudian daripada salamnya, maka afdalnya dijadikan kanannya kepada sekalian makmum dan kirinya kepada kiblat. Imam pusing ni, kanan ke arah makmum, kiri kiblat. Gitu. Kata Syekh Ibn Hajar, dan jika pada ketika doa sekalipun, dah kita ngadak gini, kita hadap ke arah kanan kan, waktu nak doa, adakah kita kena pusing balik ke kiblat? Ibn Hajar kata tak perlu, duduk ya situ, ngadaklah mana-mana doa pun, aynama tuwallu fasamma wajhullah, ke arah mana kamu menghadap, kita akan berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Makmum sunat kiblat, imam paling belah kanan. Dan sayugianya hasil tu mana terhasil, terlaksana asal sunnah. Terlaksanalah sunnah zikir lepas solat itu dengan membaca zikir dan doa barang yang dikendaki mana-mana ya. Tetapi dengar ni awal. Tetapi zikir dan doa yang mangkul, yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih afdal. Tanda molek. Zikir yang diambil daripada Nabi itulah yang afdal untuk kita baca. Daripada yang tiada mangkul, yang ambil daripada orang lain susun. Kerana bahawasanya zikir-zikir yang mangkul, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat diharapkan qabul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tulis pelajar, zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak keberkatannya, sebab Allah Taala anugerahkan kepada Nabi jawami'ul kalim. Tulis, Nabi ada apa?
jawami'ul kalim, makna dia cakapan pendek, makna dia panjang. Itu di antara keutamaan kenapa kita nak ambil zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan setengah daripada zikir itu, letak nombor 1, tengok dalam kitab kita ni, dalam kertas kita ni. Kertas ni ada dah. Kau duduk ada belakang, ingat. Alhamdulillah. Kita dah bagi dah kau pelajar zikir lepas solat dalam ni. Mana-mana jemaah yang belum ada, insya-Allah kita akan bagi PDF ni. Boleh minta dengan admin, kata kita nak zikir lepas solat yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kertas kad kuning kita ni. Kad kuning ada belakang? Dia kata tak payah kad dalam ni, kita hafal belakang dah kan. Alhamdulillah. Siapa dia tak hafal ni tak lulus periksa. Nak lulus periksa mesti ingat zikir lepas solat yang maksur, yang mangkul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tengok yang pertama, mula-mula kita solat, lepas kita bagi salam, letak nombor 1 pelajar. Nombor 1 istighfar. Kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian sambung Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tu dia. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Kenapa kita tak nak amal yang ni? Kan? Nak amal yang lain. Lish. Hak comel-comel ada pergi cari yang lain. Barang ori ada mau cari yang tiruan. Kenapa? Itu ibarat kata begitulah. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis 2 bacaan kita. Kemudian di antara bacaan lagi, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ingat ada tu kan? Alhamdulillah. Dan setengahnya lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian dibaca 3 kul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu rabbil falaq. Qul a'udzu rabbin nas. Dan ayatul kursi. Dan ayat kursi. Ada tambahan satu lagi dalam kitab kita ni. Tak ada dalam buku kita ni. Apa dia? Dia tulis itu baca Al-Fatihah hingga akhirnya. Tulis pelajar. Hadis tulis di kitab. Hadis baca Al-Fatihah selepas solat tidak sahih. Dia kata Fatihah ni afdal. Kita tak nafi. Surah yang paling afdal dalam Quran Al-Fatihah. Tapi kita dah baca dalam solat berapa kali tadi? Maghrib 3, Isya baca dah, bukan tak baca. Lepas solat kita beri pada surah lain pula. Kita baca 3 kul. Kita baca ayatul kursi. Pelajar kena tanda, tidak ada riwayat yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca baca Al-Fatihah selepas solat. Yang sahih Nabi baca Al-Fatihah di mana? Dalam solat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat siapa dia tak baca Al-Fatihah dalam solat dia. Jadi lepas solat tak payah lagi baca Fatihah. Saya nak baca banyak lagi kan hak lain. Kita nak cukup 10 bacaan kita ni. Dengar ni. Dan setengah daripada yang mangkul, dalam kitab ni kata, setengah daripada yang mangkul diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
tulis. Iaitu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib, subuh dan maghrib. Dia tambah lagi asar situ. Dalam kitab kita ni ada. Semua makna-makna bacaan sudah ada dalam kitab kita, dalam risalah kita ni. Dan takhrij riwayat hadis juga sudah ada di mana? Dalam buku ni. Buku ni ambil. Kita bagi, siapa dia tak ada kita bagi. Kan? Siapa dia ada, siapa dia hilang dia beli. Itu ya cara dia. Mudah. Nak free ada PDF boleh ambil. Dan dibaca subhana birabbi subhana rabbika, tulis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup doa. Belum lagi ni. Dalam format kita dalam kitab ni ada, tapi dia kata, kita kata belum lagi. Kita belum tutup lagi bacaan kita ni. Dan dibaca ayat syahidallah dan qulillahumma malikal mulk hingga akhir. Hingga akhir. Dia kata apa? Bi ghairi hisab. Tulis, pelajar tulis itu tepi. Tulis tepi kitab. Bacaan hadis, ada hadis ni. Dia kata hadis, tulis. Hadis Ali, Fatihah, ayat kursi, 2 ayat daripada surah Ali Imran, ayat syahidallah tu. Tu ayat syahidallah tadi. Kan? Sampai ke qulillahumma malikal mulk, sampai kepada bighairi hisab. Ayat ni musyafa'atun mu'allaqatun bil arsi. Siapa dia baca hak ni, banyaklah kelebihan-kelebihan dia. Tapi hadis ini tidak sahih. Tulis. Hadis bacaan ayat Ali Imran, 2 ayat surah Ali Imran ini tidak sahih. Tulis gitu baru senang. Ayat 18-19. Tulis. Ayat 18-19 surah Ali Imran termasuk dengan Al-Fatihah, termasuk dengan ayat ni. Besar tu kelebihan dia tu, tapi tak sahih. Nak kata apa? Nak dengar kelebihan dia, dengar. Jangan tulislah tapi. Dia kata siapa yang baca zikir-zikir ni, siapa dia baca zikir ni selesai daripada solat, pastilah aku jadikan baginya surga tempat kembalinya, atau aku tempatkan dia dalam syurga Firdaus, atau aku penuh baginya setiap hari 70 keperluan, yang paling rendah adalah keampunan. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Dengar ni, Ibnu Hibban bawa riwayat ni dalam kitab rawi-rawi yang luka, mana rawi yang tak boleh pakai. Jadi hadis ni ramailah penilai ulama hadis kata tidak sahih. Betul ya pelajar kata. Az-Zahabi kata hadis ni masyhur tapi rawi dia tu mungkar. Ibnul Jauzi masuk dalam riwayat al-mawdu'at. Jadi hadis ni berat. Boleh. Hadis-hadis bacaan itu tidak sahih. Tak payah baca lah. Kita baca yang sahih sudahlah. Yang sahih kat mana? Yang ada dalam kertas kuning kita ni. InsyaAllah yang ni jelas. Sebab itulah kita duk ajar hak tu ke pelajar-pelajar kita ni. Baiklah. Jelas dah kita tak sahih, jangan baca. Kemudian tengok dalam kitab ni. Bolehlah setelah habis zikir kita baca doa pula. Di antara doa yang diajarnya, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ada hadis ni, ada riwayat dia, akhrajahul Hakim wal Baihaqi. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa minal jubni wal fashal wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini di antara bacaan-bacaan
yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebahagian daripadanya ada sanad dia lemah, tapi untuk kita nak berdoa dengan makna yang baik boleh. Kita kata ini doa yang kita nak baca. Pilih je doa mana-mana lepas solat, sama ada kita ambil doa yang ada dalam kitab ataupun doa yang ada dalam hati, kita nak minta apa dengan Allah, itu yang terbaik. Apa yang kita nak minta. Tulis pelajar, tamatlah zikir yang masuk tadi. Syekh kata apa? Ini sekalian disebut akan dia oleh Syekh Ibn Hajar beberapa lagi zikir dan doa yang mangkul daripada Nabi SAW, yang lain daripada yang disebut itu, yang tersebut dalam raud dan lainnya, tetapi tertibnya berlainan. Hendaklah engkau baca pula apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, akan doa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Doa Imam Al-Ghazali ni panjang bawah tu. Kemudian dia bawa pula doa Syekh Ahmad Al-Qashashi. Doa dia pun panjang juga. Kamu tengok dalam kitab tu. Kemudian banyak lagi doa-doa yang lain. Ada pula doa ni, doa yang Nabi kita ajar kepada doa Jawami Al-Kawamil. Nabi kita ajar ke Siti Aisyah. Doa yang dia ajar ke Fatimah dan lain-lain doa tu. Pelajar-pelajar kata, tulis itu, kita kata alhamdulillah, memadailah kita apa? Kita ambil apa yang telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memadai ke tidak? Hak tu berasa panjang dah tak? Hak Nabi kita ambil 10 perkara ni, berasa panjang ke pendek? Pendek. Patut buat tu. Jadi kalau nak baca hak lain-lain pula, kita kata gini ya. Kenapa kita duk kempen sangat hak Nabi? Sebab hak ni sahih. Pahala dia confirm, insya-Allah Nabi yang beri pahala. Tapi kalau orang lain beri pahala, macam mana kita nak confirm? Kan? Tengok ni pahala dia besar-besar ni, pahala ni macam-macam ni. Wajib husnul khatimah lah, macam-macam. Kita kata sabar dulu. Kita berhenti setakat tu dululah. Sebab apa? Sebab yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Maka dia susun balik kaifiat kita nak susun, kan? Kita ambil daripada apa yang diajar, yang telah kita susun dalam ayat kita ni. Kita kata alhamdulillah, memadailah kita dengan bacaan-bacaan yang telah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak baca semua yang diajar ni, kan, banyak lagi ni yang ada hak warid, ada hak tak warid, ada yang lain-lain lagi macam-macam. Jadi pelajar tanda, kita berhenti setakat tu. Kita kata apa? Tulis setakat memadailah doa dan zikir lepas solat yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya nak baca zikir pagi, zikir petang. Cukup tak cukup dengan zikir yang kita bagi ni? Tak cukup? Cukup ke tak? Baca ke tak? Alhamdulillah. Takut dia tahu tak cukup ustaz. Ada orang kata tak cukup lagi. Sebab apa? Ustaz tak tulis dalam ni. Kalau baca zikir ni boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air. Ni zikir orang lain ni, tengok dalam kitab ni. Dia punya zikir sekali baca, mana dia punya zikir? Dia punya bahasa dia sedap. Nak tengok tak? Kelebihan dia besar-besar lah. Tapi kelebihan besar ni yang bukan daripada Nabi SAW. Kita kata siapa dia di kalangan kita yang boleh beri jaminan pahala, jaminan husnul khatimah, jaminan tu selain daripada apa yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tak ada jaminan, kalau tidak ada autoriti, tak payahlah kita baca. Kita kata memadailah dengan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita break setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.